sebut kata jaga. Demikian Allah SWT nak jaga kita, dan demikian Nabi SAW nak jaga kita. Oleh demikian hadirin yang dihormati, Hizbuddin memelihara agama. Jadi kita kena lihat dalam perspektif yang sebenarnya apa memelihara agama. Sebab itu ada seorang pemimpin sebuah partai politik mengatakan, dia bercakap di depan orang bukan Islam di dalam apa tu, aksin kita apa nama tu, MBCC apa bala itulah, Persatuan Bukan Islam ni, yang Buddha, Kristian apa semua ada. Orang ini bercakap, dia quote Imam Syatibi, Abu Ishaq Al-Syatibi rahimahullah. Dia kata, menurut pandangan seorang ahli fiqh Islam, Abu Syatibi, kata dia apa? Kita ni nak kena pelihara agama. Dia bohong. Tuhan suruh, Syatibi rahimah dalam Al-Muwafaqatnya menyatakan nak pelihara agama dinul Islam, bukan dinul kufr. Hak dia jaga dia lah. Apa kejadanya hang pergi jaga agama orang? Jaga agama hang pun hang tak mau jaga, hang nak tolong jaga agama depa. Ini pembohongan atas nama Islam. Menjual agama bi thamanin khalil, jual agama dengan harga yang sekepiang mentara. Ini pemikiran yang dibawa oleh orang aktivis profil tinggi di dalam sebuah partai politik yang memang senantiasa menjadi kontroversi. Kalau Datuk Fuad ingatlah, dia tahun 70-an, 80-an sampailah ni kontroversi. Kalau kontroversi yang benar tak apa, ni dak kontroversi yang menjahanamkan. Pecah tembalang, peta dah hilang, bangau dah pulang, suara sumbang, lidahku kaku. Saya isu yang kita nak bincangkan pada malam ini, yang saya nak sentuh pada malam ini dalam masa yang saya pun tak tahu berapa, 15 minit, berkenaan dengan kenyataan yang dibuat oleh Nurul Izzah Anwar Ibrahim. Kalau tuan-tuan buka blog saya sekarang ni, lawyer yang tanya soalan tu, ialah seorang lawyer. Nama dia Siti Kasim. Dia ahli Jawatankuasa Human Right Committee Bar Council. Dia yang tanya soalan tersebut kepada Nurul Izzah setelah dia dengar ucapan Nurul Izzah tu. Dan dia cukup jelas. Dia dedahkan tadi, dia bongkarkan tadi, dia cukup jelas soalan dia tanya Nurul Izzah. Hasil daripada ucapan Nurul Izzah ialah apa pendirian Nurul Izzah tentang hak kebebasan memilih agama bagi orang Melayu. Itu yang dimaksudkan. Dan dia tak ada sikit pun keraguan pada soalan dia. Dan dia faham jawapan Nurul Izzah menyentuh tentang isu tu, hak kebebasan orang Melayu untuk memilih agama selain daripada Islam. Dan dia melahirkan kekecewaan dia apabila dia tengok sehari dua ni Nurul Izzah pusing 180 darjah. Tuan-tuan boleh baca sendiri. Saya dedahkan dalam blog saya kenyataan penuh peguam tersebut. Tapi perkara pokok yang kita perlu faham sebelum kita bicarakan isu spesifik Nurul Izzah ni ialah kedudukan Islam tu sendiri dalam perlembagaan. Kita kena faham sebab ramai orang yang terkeliru dengan kedudukan Islam. Apa kedudukan Islam dalam perlembagaan? Dan dalam konteks itu kedudukan orang Melayu. Apa yang jelas, perlembagaan kita ini adalah perlembagaan hybrid, perlembagaan campuran, perlembagaan yang memang berbentuk diskriminatori. Memang dia diskriminate kedudukan Islam dan kedudukan Melayu berbanding dengan agama dan bangsa lain. Dalam bahasa undang-undang kita panggil ni positive discrimination.
meletakkan Islam, meletakkan Melayu di tempat yang lain lebih daripada orang lain. Itu yang ada dalam perlembagaan kita. Sebab itulah perlembagaan kita tidak boleh dikatakan sekular dalam konteks tu. Contoh dia, artikel 3 Perlembagaan Persekutuan jelas meletakkan Islam sebagai agama bagi persekutuan. Di sini saya nak tegur sikit. Ada antara kita selalu suka cakap Islam agama rasmi. Tuan-tuan, Islam bukan agama rasmi. Islam bukan agama rasmi Persekutuan Malaysia ni. Sebab kalau kita kata Islam agama rasmi, maknanya ada agama tak rasmi. Bila kita kata Perdana Menteri ada kereta rasmi, maknanya dia ada kereta tak rasmi, kereta private. Itu tak betul. Kalau kita kata Islam agama rasmi, maknanya ada agama tak rasmi. Tak. Perlembagaan tak sebut macam tu. Perlembagaan sebut Islam agama persekutuan. Maknanya agama bagi negara ni adalah Islam. Huwal Islam, tak ada lain. Itu makna artikel 3. Kedua, bukan saja perlembagaan meletakkan Islam sebagai agama persekutuan, dia meletakkan hak dan tanggungjawab kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri memberi peruntukan untuk semua institusi Islam yang tak diberi kepada agama lain. Kerajaan persekutuan, kerajaan negeri wajib memberi peruntukan kepada mana-mana institusi Islam di bawah artikel 12.2 Perlembagaan Persekutuan. Sebab tu kita boleh belanja, kita boleh guna duit kerajaan persekutuan dan negeri. Yang ini sebenarnya tak ada bagi agama lain. Tak ada. Yang kerajaan Barisan Nasional duk bagi ni selama ni adalah ihsan, tak ada peruntukan undang-undang. Yang ada peruntukan undang-undang mewajibkan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ialah untuk Islam sahaja. Artikel 11.4 memberi kuasa kepada kerajaan Dewan Undangan Negeri untuk membuat undang-undang menghalang pengembangan dan pendakyahan agama lain kepada orang Islam dan menjadikannya satu kesalahan jenayah. Artikel 74 baca dengan jadual 9 senarai 2 Perlembagaan Persekutuan menubuhkan sebuah mahkamah khas untuk orang Islam, Mahkamah Syariah, yang di artikel 121(1)(a) memecahkan bidang kuasa tu setara Mahkamah Syariah dengan Mahkamah Sivil. Mahkamah Sivil tak boleh campur tangan urusan Mahkamah Syariah, Mahkamah Syariah tak boleh campur tangan urusan sivil. At par, dua-dua sama, setara bidang kuasa. Artikel ini yang paling canggih, artikel 150 Perlembagaan Persekutuan dalam mengisytiharkan darurat. Dalam mengisytiharkan darurat, ini kuasa mutlak yang di Pertuan Agong, siapa pun tak boleh kacau. Dalam mengisytiharkan darurat yang di Pertuan Agong boleh memanggil sidang parlimen, meminda, mengubah, membatalkan, melupuskan, membuat apa juga undang-undang dalam negara ini. Maknanya yang di Pertuan Agong berkuasa penuh. Dia boleh panggil parlimen bersidang untuk pindah, ubah, buat, gubal, hapuskan apa juga undang-undang, jenayah, sivil, apa pun, kecuali artikel 150(6)(a), kecuali yang di Pertuan Agong dan parlimen tidak boleh sama sekali menyentuh undang-undang Islam, hukum syarak dan adat resam Melayu. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam konteks tu, sebenarnya penggubal Perlembagaan Persekutuan yang ada dua orang Islam dalam tu, yang Arif Hakim Zakaria dan yang Arif Hakim Malik daripada India dan Pakistan, dipastikan benda tu ada. Bermakna dalam konteks negara kita, Islam diletakkan lebih tinggi daripada agama lain.
Bermakna Islam ini adalah agama yang diberikan kedudukan istimewa berbanding dengan agama lain. Sama ada dari segi konsep, sama ada dari segi pelaksanaan, sama ada dari segi status, apa juga kedudukan Islam tak boleh diganggu. Dalam konteks itu, Perlembagaan Persekutuan meletakkan artikel 160(2) menakrifkan bangsa Melayu. Orang Melayu wajib ada 3 ciri. Pertama, dia wajib lazim bercakap Melayu. Kedua, dia mesti mengamalkan adat resam Melayu. Ketiga, dia wajib beragama Islam. Maknanya dalam konteks tu, dalam konteks Perlembagaan Persekutuan, kita memahami kedudukan Islam yang istimewa, tinggi daripada orang lain. Dalam konteks Melayu ditakrifkan sebagai bangsa, tuan-tuan, tak ada bangsa dalam dunia ni pertama ditakrifkan dalam undang-undang. Tak ada. Tuan-tuan boleh carilah mana-mana bangsa lain yang ditakrif ikut undang-undang. Tuan-tuan kena ingat, Perlembagaan Persekutuan tidak mencipta benda baru. Perlembagaan Persekutuan sekadar mengkanunkan apa yang sudah pun diterima pakai dalam masyarakat pada masa itu. Dia sekadar mengkanunkan saja. Maknanya Perlembagaan Persekutuan mengkanunkan keadaan, kedudukan orang Melayu yang dia mesti bercakap Melayu, dia mesti mengamalkan adat resam Melayu, dan dia mesti beragama Islam. Bertolak daripada situ, tuan-tuan, apabila Nurul Izzah membuat cadangan, mengutarakan pandangan bahawa orang Melayu berhak diberi hak kebebasan untuk memilih agama selain daripada Islam, bermakna secara tidak langsung Nurul Izzah sedang mencadangkan penghapusan bangsa Melayu itu sendiri. Ini yang sedang berlaku. Sama ada dia sedar atau tidak, saya tidak pasti. Sebab tu saya tulis dalam blog saya, sama ada dia ni jahil ataupun mempolitikkan isu. Sebab bercakap, tuan-tuan kena ingat, dia bercakap tu dalam gereja, dewan gereja, bukan dalam tempat sembahyang, dewan kepunyaan gereja, USJ Tabernacle Church, full church. Dianjurkan oleh sebuah NGO, Badan Pemikir Kristian, Heart and Mind Institute, Oriental Heart and Mind Institute. Jadi dia sedang berdepan dengan satu crowd Kristian. Walaupun di barisan panel dia ada orang Melayu, termasuk wakil PAS Dr. Mujahid Rawa. Tuan-tuan, orang yang hadir hari itu tidak faham kenyataan Nurul Izzah, melainkan bahawa dia bermaksud bahawa orang Melayu wajar diberi hak kebebasan memilih agama. Kerana apa saya kata gitu? Satu, kerana orang yang tanya soalan tu sendiri dah dedahkan tadi. Kedua, laporan Malaysia Kini yang pro pembangkang dan laporan daripada website penganjur tu sendiri, One Christian Blogspot, jelas dalam kenyataan dia menyatakan bahawa apa yang mereka faham maksud Nurul Izzah ialah orang Melayu wajib diberi hak memilih agama dia selain daripada Islam. Tuan-tuan, hadirin sekalian, inilah sebenarnya agenda IFC. Agenda IFC yang kita ingat lagi, saya pun ingat lagi, sebagai pemimpin PAS masa tu, saya antara orang yang mengetuai demonstrasi bantahan terhadap penubuhan IFC yang dipelopori oleh Bar Council. Tuan-tuan masih ingat berapa punya banyak demo kita buat masa tu? Berapa punya banyak poster yang PAS buat masa tu? Sampai ada pimpinan PAS, termasuk bekas Ketua Pemuda PAS Pulau Pinang sekarang, Ustaz Hafiz Nordin, yang ditangkap, diheret ke mahkamah dan dihukum. Kerana apa? Kerana menentang IFC.
Suruhanjaya Antara Agama yang dipelopori oleh Ambiga Srinabasan melalui Bar Council. Antara 17 tuntutan IFC masa tu, antara tuntutan dia ada 17 tuntutan. Tuntutan pertama sekali IFC ialah melaksanakan artikel 18 Deklarasi Hak Asasi Kemanusiaan Bangsa-Bangsa Bersatu. Artikel 18 Deklarasi Hak Asasi Manusia Bangsa-Bangsa Bersatu menyebut bahawa mana-mana individu berhak memilih agama masing-masing dan mengamalkan dia, termasuk menukar agama itu. Ini adalah agenda Barat yang didalangi oleh Yahudi menggunakan bangsa-bangsa bersatu untuk memaksa kita, terutama negara-negara Islam, menerima pakai agama baru yang dipanggil hak asasi manusia dan kebebasan tanpa sempadan. Dan saya ingat lagi bagaimana PAS termasuk UMNO masa tu mengadakan bantahan besar-besaran. Kita sampai isytihar jihad, PAS sampai isytihar perang sabil terhadap Majlis Peguam Ambiga Srinabasan dan kuncu-kuncu dia. Apa yang Nurul Izzah sebut, tuan-tuan, sudah pun disebut oleh Bar Council dalam pelaksanaan IFC. Jadi bagaimana sekarang ni yang saya heran, PAS boleh terima kenyataan Nurul Izzah? Bagaimana hari ni PAS boleh mempertahankan Nurul Izzah? Tuan-tuan tengok, saya tengok sendiri depan mata saya, bila wartawan kejar pimpinan PAS, ustaz-ustaz PAS tanya komen tentang Nurul Izzah, masing-masing dah jadi sawan. Tak reti nak cakap, tak mau, saya tak mau komen. Sebab takut hilang kerusi. Mereka terlalu mengutamakan ayat kerusi, bukan ayat kerusi. Ayat kerusi. Dok gila kejar kerusi sekarang. Benda yang jelas, yang mereka sendiri lawan, yang mereka sendiri perang, hari ini mereka buat tak tahu. Pertahankan lagi. Tak ada keraguan langsung, tuan-tuan. Kenyataan Nurul Izzah. Pada saya, Nurul Izzah ni ikan bilih je. Nurul Izzah ni tak besar mana. Tetapi idea yang dia bawa tu, idea yang sama dikemukakan oleh bapa dia, Anwar Ibrahim. Ni, depan ni, antara tokoh-tokoh yang menentang kes Azlina Jailani murtad. Kalau tuan-tuan ingat lagi, kes Lina Joy, saya peguam dia tahun 2006. Bila ditanya Anwar Ibrahim apa pendapat dia tentang murtadnya Azlina Jailani, jawapan Anwar Ibrahim cukup jelas. Tuan-tuan boleh tengok sendiri, kat YouTube pun dah ada. Itu hak Azlina Jailani untuk memilih agama. Yang lebih kita khawatir, yang menjadi champion isu ni, Ustaz Ismail Mina depan kita ni, ialah isu pluralism. Sebenarnya, tuan-tuan, inilah gagasan idea pluralism. Inilah gagasan idea liberal yang sudah pun mengambil tempat yang cukup utuh di Indonesia. Tuan-tuan, kita tahu sendiri bagaimana sahabat-sahabat, rakan-rakan kita di Indonesia yang cacah merbah ni, sekarang penyakit itu dah menular ke Malaysia dan dibawa dahulu oleh golongan bukan Islam, Bar Council dan lain-lain. Hari ini dibawa oleh orang Melayu sendiri. Sebab itu, tuan-tuan, sebab itu pada saya, isu yang ada depan kita bukan isu Nurul Izzah. Isu yang ada depan kita ialah isu survival agama Islam bangsa Melayu dalam negara kita sendiri. Yang hari ini kita bukan berperang dengan orang Kristian, kita bukan berperang dengan orang Hindu, kita bukan berperang dengan orang Buddha, kita bukan berperang dengan orang Sikh, kita sedang berperang dengan orang sebangsa dengan kita sendiri. Ini yang jadi masalah kita. Sebab tu, tuan-tuan, sebab tu saya nak tutup di sini, ni round pertama kot. Sebab tu, tuan-tuan, saya nak ambil kesempatan ni nak ucapkan tahniah kepada akhbar utusan Malaysia yang berani, satu-satunya akhbar kita, media kita yang berani dedahkan isu ni. Surat khabar lain tak berani, tuan-tuan. Sampai tanya kita,
boleh ke tak boleh ke apa semua. Saya kata apa tunggu boleh tak boleh, buat. Utusan Malaysia buat, mempelopori tuan-tuan. Sumbangan utusan Malaysia bukan untuk lakukan surat khabar dia. Dia kena maki hamun, dia kena caci, tetapi utusan Malaysia tetap berdiri mempertahankan agama dan bangsa kita. Pada saya tuan-tuan, sekarang tuan-tuan mereka sedang kumpulkan bala tentera dia untuk meranapkan utusan Malaysia, sebab dia tahu satu-satunya suara orang Melayu Islam di Malaysia hari ini ialah utusan Malaysia. Mereka nak kumpulkan peguam, mereka sedang kumpul dana untuk perang dengan utusan Malaysia. Saya nak bagi tahu Nurul Izzah, saya nak bagi tahu kumpulan ni, saya nak bagi tahu dengan mereka ni, bila kamu perang dengan utusan Malaysia, kamu perang dengan kami akan lawan. Kami akan lawan dan kami bukan cakap saja. Kamu boleh aturlah ramai mana peguam yang kamu nak. Kamu panggillah Haji Sulaiman pun kalau kamu nak. Saya baru sekejap tadi bincang dengan 2-3 orang lawyer kanan. Saya nak bagi kejutan tuan-tuan. Seorang 2 lawyer kanan sudah bersedia untuk mempertahankan utusan Malaysia jika dia saman. Saya nak umumkan kepada utusan Malaysia, saya bersedia jadi lawyer bersama dengan peguam-peguam ini untuk mempertahankan utusan Malaysia. Saya takkan akan minta apa bayaran pun, kerana ini sumbangan kecil kita untuk mempertahankan utusan Malaysia. Saya nak bagi tahu Nurul Izzah, saya nak bagi tahu Anwar Ibrahim, kamu akan terkejut kalau kamu tengok lawyer yang akan pertahankan utusan Malaysia nanti. Kamu akan terkejut beruk siapa yang akan pertahankan. Tuan-tuan, peguam-peguam kanan ni minta supaya nama dia orang jangan didedahkan dulu sebagai strategi. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, bila pengumuman lawyer yang akan mempertahankan utusan ni dibuat, Anwar akan terkejut, Nurul Izzah akan terkejut. Siapa lawyer yang akan berganding bahu dengan kita mempertahankan utusan Malaysia? Bukan mempertahankan utusan Malaysia, tetapi mempertahankan agama, bangsa dan negara kita. Sebab tu tuan-tuan, kita orang Melayu, kita sedang berdepan dengan satu kegetiran. Kita jangan buat kesilapan tuan-tuan. PRU 13 ni kita dah tak ada pilihan. Suka tak suka pilihan raya ke-13 ni, kita orang Melayu akan berdepan dengan 2 parti yang mendakwa mewakili orang Melayu, PAS dan UMNO. Itu realiti dia tuan-tuan. Suka tak suka, itulah realiti dia. UMNO dan PAS akan mendakwa mewakili orang Melayu. Saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, kami di Perkasa telah buat keputusan cukup jelas. Bagi pilihan raya ke-13, kita akan mempertahankan dan kita akan memperjuangkan supaya UMNO terus menang dalam pilihan raya dan memerintah negara ini. Kerana pada kita yang ada sekarang pilihan yang terbaik ialah UMNO di bawah pimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak. Kita akan pertahankan, kita akan perjuangkan, kita akan bela sehinggalah kita pastikan bukan saja UMNO menang dalam pilihan raya ke-13 ini, kita akan hapuskan PKR, PAS dan juga DAP daripada politik bumi Malaysia ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecah tembelang, peta dah hilang, bangau dah pulang, suara sumbang, lidahku kaku. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, ya. Pertama sekali tuan-tuan, ya, saya nak cadangkan supaya ucapan Datuk Zul tadi ditranskrip, besok diterbit dan disebarkan. Ucapan saya tak payah. Datuk Zul wajib ucapannya, saya rasa pada malam ini yang memberikan gambaran tentang kes isu ini. Dan saya rasa seluruh rakyat Malaysia, khasnya orang Melayu, orang Islam, patut ada dalam kepala mereka kepahaman apa yang disampaikan oleh Datuk Zul tadi. Nombor 2 tuan-tuan, ya, bukan menjadi satu rahsia lagi
pernah dibacakan beberapa kali dalam majlis-majlis yang saya hadir, pernah diterbitkan dalam akhbar-akhbar, pernah diwacanakan, pernah diterbitkan walaupun tidak terbuka secara terbuka. Apa dia? Mereka nak menjadikan Malaysia sebuah republik. Apa arti Malaysia menjadi republik? Maka tercapailah cita-cita mereka untuk mensekularkan Malaysia. DAP mati-mati. Malaysia is a secular state. Berbeza dengan apa yang dinukilkan tadi oleh Datuk Zul. Apa yang ada kepada republik? Contoh yang terdekat yang saya rasa kemungkinan modelnya ialah di selatan kita, di Singapura. Apa yang ada kepada republik? Tak ada raja-raja lagi dalam republik. Apa yang ada dalam republik? Tak ada lagi Islam agama persekutuan dalam republik. Apa lagi yang ada dalam republik? Tidak ada artikel 153 perlembagaan memberi keistimewaan kepada orang Melayu Bumi Putera yang terjamin dalam perlembagaan sekiranya Malaysia dijadikan republik. Saudara-saudara, ini real. Kalau tuan-tuan mendengar ucapan daripada teman kita orang Melayu yang telah keluar daripada DAP, saudara akan dapat rentetan cerita ini detail satu persatu. Saudara-saudara, yang nak menentang republik ini ialah pertubuhan seperti perkasa. Yang nak menentang gugurnya raja-raja, gugurnya peruntukan untuk Melayu, gugurnya Islam ialah muafakat. Yang nak menentang proses untuk mengkristiankan negara ini ialah jati. Saudara, yang kedua, apa halangan yang besar untuk menjadikan republik? Halangan yang besar untuk menjadikan republik ialah kalau ada parti, sebuah parti yang menentang kewujudan republik, tetapi parti itu seolah-olah penyokong juga kepada idea republik. Apa parti itu? Saudara-saudara, saya nak menyebutkan mungkin tidak jelas tentang sokongan itu, tetapi inti-inti republik itu disokong oleh mereka. Saudara-saudara, apa yang diutarakan oleh Nurul Izzah bahawa pertukaran agama boleh berlaku termasuk kepada orang Melayu, sebagaimana Datuk Zul menyebutkan tadi, ulama-ulama dalam PAS sendiri pun gitu. Saya nak bagi tahu, PAS ditegakkan adalah untuk melakukan satu proses yang sangat besar kepada pembentukan nation building. PAS nak membina negara Islam. PAS nak meletakkan Islam setinggi-tingginya, Islam yang tegak atas Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Tetapi saudara-saudara, Anwar Ibrahim terutamanya begitu gembira pasal PAS bersama dengannya boleh ditunjuk-tunjuk seperti itu. Bayang saudara, PAS tidak bangun untuk menentang hal-hal mengenai akidah. PAS bersyarah dalam syarahan-syarahan mereka, saling tak tumpah isi syarahan mereka seperti Lim Kit Siang, seperti Kalpal Singh, seperti Ling Guan Eng. Di mana PAS sekarang ini? 2 hari lepas pemimpin tertinggi PAS, salah seorang daripadanya mengatakan, isu Nurul Izzah yang mengenai akidah ini tak penting. Yang penting ialah pilihan raya umum. Saudara,
Yang ketiga saya nak sebut, apa halangan lagi? Apa halangannya? Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, halangan yang sangat ditakuti oleh mereka. Halangan yang Datuk Zul sebutkan, Datuk Fuad sebutkan tadi secara tidak langsungnya. Halangan itu ialah Islam. Ini halangannya. Saudara-saudara dan saya, saudara, atas nama perniagaan kita tak boleh berikan nyawa kita. Atas nama tanah ladang kita tak boleh bagi nyawa kita. Atas nama wang ringgit kita tak boleh bagi nyawa kita. Atas nama isteri dan anak-anak pun barangkali berfikir 2-3 kali untuk memberikan nyawa kita. Tapi atas nama Islam, saudara dan saya meredhakan nyawa kita untuk Islam. Ini yang ditakuti oleh mereka. Maka apa yang mereka buat, saudara, apa yang mereka buat? Yang mereka buat ialah tidak lain dan tidak bukan menimbulkan keraguan-keraguan. They created doubt. They created doubts after doubts, doubt after doubts. Nurul Izzah is the creator of doubts. The greatest creator of doubt is the father of Nurul Izzah. Inilah yang berlaku. Yang kedua, saudara, apa mereka lakukan? Mereka lakukan, saudara-saudara, supaya Al-Quran itu pun ditimbulkan doubt dalam Al-Quran. Supaya Al-Quran itu, saudara-saudara, Al-Quran itu dibaca, diterjemah dalam keadaan Al-Quran sudah menimbulkan doubt dari segi akidah, dari segi syariah, dari segi akhlak yang menjadi rumpun utama kepada Islam itu. Maka sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, ucapan